Dan di sebalik kebimbangan Korea Selatan terhadap rancangan Jepun melepaskan sisa radioaktif ke dalam laut, kita juga nak memberi penekanan betapa pentingnya usaha untuk memelihara dan memulihara ekologi marin yang semestinya memberi impak kepada alam sekitar dan manusia. Usaha untuk memelihara biodiversiti ini perlu terus diperhebat dalam kita mendepani pelbagai cabaran seperti cabaran iklim yang sering ditekankan di peringkat global. Dan ini termasuk usaha untuk melestari ekologi marin yang berpotensi menjadi aset dan daya tarikan kepada pelancongan negara. Bukan itu sahaja, usaha memelihara ini perlu diberi penekanan dalam memastikan habitat hidupan akuatik tidak terancam. Dan pada jam ini kita juga ingin memberi gambaran jelas berkenaan dengan status terumbu karang Malaysia tahun lalu, iaitu pada tahun 2022. Status ini akan memberi gambaran 3 hotspot terbaik. Begitu juga dengan status 3 kawasan terumbu karang terburuk pada tahun lalu. Dan tinjauan ini dibuat berdasarkan protokol kajian Reef Check Malaysia dengan usaha sama Jabatan Perikanan Malaysia serta The Board of Trustees of Sabah Parks. Sebanyak 323 kawasan terlibat dalam tinjauan bagi tahun 2022 berbanding 206 kawasan pada tahun 2021. Dan daripada pecahan ini, 159 melibatkan kawasan pentas Sunda, 141 di utara Borneo dan 23 di Selat Melaka. Dan kalau kita nak lihat 3 kawasan yang tersenarai di bawah status kawasan terumbu terbaik adalah yang pertama di kawasan Kepulauan Mertang di Mersing, Johor. Dan antara beberapa indikator yang kita perlu ambil kira dalam penentuan 3 kawasan terumbu terbaik ini adalah terumbu karang hidup, spesies substrat ataupun batuan, indikator gangguan eko dan juga indikator pencemaran pasir dan akhir sekali lain-lain. Dan kalau kita nak lihat pada 3 kawasan kepulauan ini, Mertang yang terletak di Mersing, Johor mencatatkan kadar terumbu karang hidup untuk yang besar sebenarnya, itu pada 76.04% berbanding dengan indikator-indikator lain seperti yang kita lihat di sini adalah indikator gangguan eko iaitu 5.42%, indikator pencemaran 3.13%, dan ini yang kuning adalah spesies substrat itu 10.21%, manakala pasir pula 5.05%. Dan jumlah terumbu karang hidup ini mendominasi indikator-indikator lain. Begitu juga kalau kita lihat di Kepulauan Mensirip juga terletak di Mersing, Johor, kadarnya berbeza, hanya 6.84%, iaitu 69.20% bagi terumbu karang hidup, dan indikator gangguan eko juga minima, iaitu pada 3.66%, 5.27% pula bagi indikator pencemaran. Dan kita melihat beberapa perkara menjadi indikator kepada menentukan status ini, yang mana kadar terumbu karang hidup dicatatkan pada kadar peratusan tertinggi di sekitar kawasan pulau. Dan antara lain begitu juga terumbu yang terletak di Kepulauan Mensirip di Johor dengan perbezaan 6.84% berbanding di Mertang, iaitu terumbu karang hidup dicatatkan pada 69.20%. Dan kalau kita lihat di Kepulauan Mensirip ini, dalam tinjauan itu turut mendapati bahawa kawasan kepulauan itu juga ada mencatatkan pencemaran seperti pembuangan sampah, jaring nelayan serta sesau bot yang menjadi ancaman kepada terumbu karang. Dan kalau kita lihat juga Bidong dan Yu, antara 3 kawasan terumbu terbaik, kadarnya adalah 63.54% bagi terumbu karang hidup. Kadar indikator pencemaran yang minima 1.67, 3.54% adalah merupakan indikator gangguan eko yang minimal kalau nak dibandingkan tiga kawasan terumbu terbaik ini. Okey, ini bagi kawasan 3 kawasan terumbu terbaik bagi status terumbu karang pada tahun lalu. Kalau kita nak lihat juga, kita juga nak lihat pada 3 kawasan terumbu terburuk, iaitu kalau kita lihat di kawasan 3 terumbu terburuk ini, yang mana 3 kawasan disenaraikan bagi tahun 2022 di Kapalai yang terletak di Tawau mencatatkan kadar terumbu terendah, itu sebanyak 24.27% di Kapalai. Di sini
kalau nak dibandingkan dengan spesies substrate yang lebih tinggi iaitu batu-batuan yang berada di sekitar pulau adalah 27.71%. Di kawasan Tunku Abdul Rahman Park di Sabah pula pada kadar 20.08% bagi terumbu karang hidup. Begitu juga dengan spesies substrate yang melebihi ataupun mendominasi kadar peratusan bagi terumbu karang hidup, batu-batuan lebih banyak. Kalau kita nak beri secara ringkas mana di sini batu-batuan di kawasan pulau ini lagi banyak kalau nak dibandingkan dengan terumbu karang hidup di kawasan kepulauan itu. Antara lain juga di Port Dickson iaitu 46.25% bagi substrate dan juga 16.56% bagi terumbu karang hidup. Ini merupakan gambaran secara jelas berkenaan dengan 3 kawasan terumbu terburuk. Indikator-indikator ini yang menentukan bahawa 3 kawasan ini menjadi indikator menyebabkan 3 kawasan ini tersenarai sebagai kawasan terumbu terburuk. Baik, kalau kita lihat di sini ini merupakan secara ringkas, dan kalau kita nak lihat kepada cadangan pada kerajaan status terumbu karang Malaysia, ini antara 3 cadangan dikeluarkan oleh Reef Check Malaysia buat kerajaan Malaysia, dan semestinya kita mahukan kawasan marin yang baik bukan saja untuk ekologi marin tetapi juga untuk hidupan manusia. Jadi gambaran secara ringkas telah kami kongsi kepada anda, tapi selepas ini lebih banyak lagi menyusul. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.